نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan tafsir surah An-Nur. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap setia menunggu daripada subuh tadi. Masya-Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya kasihi Saptadbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Pak Rosniati selaku Presiden Gubernur Iman dan seluruh PDJK-nya, dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur. Jadi hari ini kita sambung pada muka surat 127. Muka surat 127. Ayat 30 cm, baris 11 dari bawah. Betul tak? Baris 11 daripada bawah. Ayat 30 betul lah tu. Muka surat 127 baris yang ke-11 daripada bawah. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Baik, yang bermaksud qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, kata olehmu bagi segala orang mukminin, pejam mereka itu daripada segala mata mereka itu, daripada pandang yang tiada halal. Wa yahfazu furujahum, dan pelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada yang tiada halal. Baik, jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada ayat sebelum ini kita masuk pada ayat berkaitan dengan adab. Yang lepas kita baca ayat tentang adab, kita nak masuk rumah orang kan. Adab yang diajar oleh Allah supaya kita minta izin dan memberi salam kepada rumah-rumah orang yang kita nak pergi. Jadi ayat yang kita baca pula pada hari ini, Allah Ta'ala menjelaskan pula pada kita apa tentang adab pergaulan pula. Itu. Dan yang lepas adab kita pergi ke rumah orang, adab ziarah lah, adab ziarah. Adapun yang hari ini pula kita baca mengenai adab pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Begitulah. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adab ini menjadi salah satu cara untuk menutup peluang ataupun menutup pintu fitnah yang sentiasa merangsangkan nafsu yang tak elok lah. Itu dia. Dan kita kena ingat kebanyakan nafsu yang tak elok ni bermula daripada pandangan mata. Itu. Kita kena ingat para muslimin dan muslimat, kebanyakan berlakunya nafsu yang tak elok, syahwat yang tak elok, ataupun nafsu berahi lah orang kata kan, berpunca kebanyakannya daripada penglihatan mata. Tu dia. Maknanya bila ataupun pandangan mata yang tidak dijaga. Jadi daripada pandangan mata itulah menyebabkan menimbulkan keinginan untuk melakukan perkara yang tak elok. Di antaranya perkara zina lah. Baik. Kalau kita baca satu kitab tafsir, iaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, dia menceritakan pada kita ada seorang ulama ini. Seorang ulama ini, dia pergi keluar dari rumah dia untuk ada urusan lah. Jadi dalam perjalanan ni dia terserempak dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Cantik sangat. Dan bila dia terlihat pada perempuan tersebut, maka menyebabkan terangsang nafsunya. Terangsang nafsunya. Tapi oleh kerana dia seorang ulama yang beriman, yang bertakwa pada Allah, maka dia menahan nafsu dia, dia pun balik rumah. Bila balik rumah, apa yang dia buat? Dia telah pasang api yang kecil, api kecil dipasang, kemudian dia letak jarinya dekat api tersebut. Letak api, jari itu dekat api yang dipasang tu lah. Bila letak api itu sekejap, dia letak jari dia sekejap ke api tu, lepas tu ditarik balik. Dia pun kata apa? Dia kata, demi Allah, aku dok letak jari dekat api ni, aku dok tahan sakit macam nak mati, dia kata, punya sakit. Maknanya dia kata, kalau api dunia pun aku tak tahan, lebih lagi kalau api di akhirat nanti, iaitu neraka Allah. Tu dia. Jadi maknanya
dia nak menjaga diri dia daripada melakukan dosa tadi, dia sanggup meletakkan jarinya ke atas api. Dia nak rasa boleh tahan ke tidak dengan api itu. Kalau boleh tahan, kira boleh lah nak buat dosa ke apa. Tapi bila dia letak tu memang tak boleh tahan lah. Dia kata nak tahan sakit macam nak mati, dia kata. Punya panas, punya sakit. Itu baru api dunia. Kalau api akhirat lagi dahsyat. Itu dia. Itu nak kata para muslimin dan muslimat, macam mana semuanya bermula daripada pandangan mata tadi. Tapi nasib baik yang kita cerita ni seorang ulama yang beriman, yang bertakwa pada Allah, dia berjayalah orang kata menyekat nafsunya daripada melakukan perkara yang tak elok. Tu dia. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, lepas ni bila terasa nak buat maksiat, bakarlah tangan itu. Tu dia. Tengok macam mana test power, try, boleh tak boleh. Gitu. Jadi baru tahu rasa macam mana. Gitu Jadi mana nak kata tadi? Mata. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita baca dalam kitab-kitab tafsir lain-lain, ada menjelaskan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang kita baca ni. Ayat 30 ni. Jadi ayat ni kalau mengikut riwayat daripada Ibnu Mardawih, yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata pada zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki ni, dia duk jalan dekat kota Madinah. Dia berjalan dekat kota Madinah, jadi pada masa itu dia terserempak berselisih dengan seorang perempuan. Maknanya dia berjalan dekat kota Madinah tu, duk berjalan, berselisih dengan seorang perempuan. Berselisih. Bila berselisihnya pada masa itu, masing-masing saling pandang memandang. Itu dia. Nyanyilah tu, pandang memandang, jeling menjeling kan. Pada masa itu kan, masing-masing pandang memandang. Dan bila saja pada masa itu pandang memandang, maka pada masa itu setan ambil peluang. Setan ambil peluang, maka menyebabkan mereka tergoda dengan hasutan syaitan, menyebabkan kedua-dua ni jadi terpesona. Yang lelaki terpesona, yang perempuan pun terpesona. Pakat melihatlah, pakat dia tengok. Dua-dua dia tengok ni. Tak lepaskan pandangan tu. Tu mana duduk berjalan, duduk sisi tu, sambil berjalan tengok. Dua-dua pakat tengok. Bertentangan mata lah. Tu. Orang kata apa? Cinta pandang pertama. Begitu lebih kurang lah. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, maknanya duk tengok sungguh. Duk tengok sampai tak lepas pandangan. Masing-masing tengok. Tengok sungguh-sungguh. Sampailah ke tahap, tiba-tiba laki-laki tadi terlanggar dinding. Sampai taretulah kan muslimin dan ustaz, dia punya terpesona melampau tu. Sampai duk tengok perempuan tu, perempuan pun tengok dia, sampai dia terlanggar dinding kat depan dia lah kot. Dinding rumah ke apa tak tahulah. Bila terlanggar dinding tu punya kuat, terlanggar tu. Terlanggar punya kuat sampai pecah hidung dia. Pecah hidung dan berdarah hidung dia. Tu dia. Tapi nak kata orang ni orang jenis beriman lah. Jenis beriman kan. Jadi beriman, bila dia kena macam tu, dia rasa ada yang tak kena ni. Bila dia terlanggar dinding macam tu, kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia jadi macam tu tiba-tiba? Dia terpesona sampai ke tahap dia terlanggar dinding. Sampai pecah hidung dia, berdarah habis keluar ni. Maka dia tertanya, pasal apa dia jadi macam tu? Pasal apa? Sampai dia kata, demi Allah, aku takkan basuh darah ni kat hidung ni selagi mana aku tak bertemu dengan Nabi dan bertanya tentang hal ini. Tu dia. Dia nak cari Nabi lah, pasal apa dia jadi macam tu? Maka dia pun pergilah bertemu dengan Nabi SAW. Bila saja dia bertemu dengan Nabi SAW, dia ceritalah ke Nabi apa yang berlaku tadi. Dia tengok orang perempuan ni pun tengok dia sebagainya, dia terpesona.
terlanggar dinding. Kenapa jadi macam ni wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, ini sebab daripada dosa kamu. Tu dia. Ini sebab dosa kamu tadi tu. Sebab dosa kamu melihat perempuan tadi, kamu tak jaga mata kamu tadi, maka pasal itu kamu jadi macam tu. Ni dia. Bila Nabi kata macam tu, turunlah ayat yang kita baca ni, surah An-Nur ayat yang ke-30 ini. Ni muslimin dan muslimat. Maknanya nak terangkan pada kita, kadang-kadang berlaku macam-macam perkara pada kita. Pasal apa? Disebabkan dosa kita. Tu kena muhasabah banyak tu. Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW. Ini sebagai satu kaitan kita nak baca pasal dosa. Satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Nabi SAW menjelaskan pada kita 3 perkara. Nabi sebut dah hari ini 3 perkara. Perkara yang pertama kata Nabi SAW, ketentuan Allah, takdir Allah tak boleh ditolak. Kata Nabi SAW. Apa yang Allah tentukan pada kita, ketentuan yang Allah tentukan pada kita, qada Allah yang Allah tentukan pada kita, tak boleh ditolak kata Nabi SAW, melainkan dengan doa. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mana kita nak selamat daripada takdir yang buruk sebagainya, banyakkanlah berdoa pada Allah Ta'ala. Kan kita dulu dah baca satu doa dalam hadis Sahih Muslim yang Nabi ajar pada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Doa ni saya ajar dah kan? Boleh ingat doa ni memang selalu dibaca ni. Doa ni kita mohon pada Allah Ta'ala. Allah lindung kita daripada 4 perkara. Yang pertama sekali, minta Allah lindung kita daripada min jahdil bala, daripada ujian ataupun bala yang berat. Minta Allah lindung kita daripada ujian ataupun bala yang berat. Kemudian yang kedua, darki syaqa, minta Allah lindung kita daripada kita bertemu dengan kecelakaan. Minta lindunglah selamat daripada apa saja bentuk kecelakaan. Kemudian yang ketiga, wa min su'il qada, daripada takdir yang buruk. Tengok. Ini Nabi ajar ni, minta pada Allah. Minta Allah lindung kita daripada takdir yang buruk. Dan kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, min syamatatil a'da, lindung kita daripada kegembiraan musuh. Jangan musuh, biar musuh ni tak berjaya lah. Jangan musuh ni berjaya anaya kita, orang kata menjatuhkan maruah kita. Minta Allah lindung kita. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, antaranya mohon pada Allah lindung daripada takdir yang buruk. Sebab Nabi kata takdir tak boleh diubah, ditolak, melainkan dengan doa. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW pada hadis itu. Perkara yang kedua kata Nabi, iaitulah kita umur kita ni, Nabi kata umur kita. Umur kita ni kata Nabi SAW tak boleh ditambah melainkan dengan kita melakukan kebaikan ataupun kebajikan. Itu yang kedua. Apa maksud yang kedua ni? Yang kedua ni kata Nabi SAW, maknanya, maksudnya nak senang cerita, kita nak tambah umur kita, kita kena banyak melakukan kebajikan. Itu maksud Nabi SAW. Nak tambah umur kita, kita nak minta Allah panjangkan umur kita, doa tu doalah berterusan. Dan pada waktu yang sama, kita buat kerja-kerja kebajikan. Buat kebajikan, buat kebaikan, sebarkan kebajikan, sebarkan kebaikan. Begitulah. Ini cara yang kedua kata Nabi SAW. Dan cara yang perkara yang ketiga kata Nabi SAW. Nabi kata, kenapa rezeki kita ni kadang-kadang rasa payah nak sampai lah. Rezeki tu. Nabi kata, pasal apa ni? Kita rasa seolah-olah rezeki kita ni payah nak sampai, jauhnya nak sampai, lambatnya nak sampai. Jadi kata Nabi, kenapa jadi macam tu?
kerana sebab dosa-dosa kita. Tu dia. Sebab dosa kita. Dan Nabi kata, terutamanya kata Nabi SAW, terutamanya dosa menipu. Tu dia. Ni Nabi sebut. Nabi kata, rezeki kita terhalang, rezeki kita tertangguh, antara sebabnya kenapa? Kerana sebab dosa-dosa kita. Dosa yang kita buat. Mana dari kesan dari dosa tu, antaranya menyebabkan dia kacau rezeki kita. Dia ganggu rezeki kita. Sampai kita ni kira kita payah nak cari, nak tunggu rezeki terlambat, mari duk carilah tapi tak sampai. Duk buat macam-macam tapi tak sampai rezeki tu. Jadi antara sebab Nabi kata kerana dosa kita. Terutamanya kata Nabi SAW, iaitu dosa kita melakukan penipuan. Suka menipu, ini antara sebab yang besar kenapa rezeki kita terhalang. Jadi kita cek muhasabah lah. Cek balik diri kita. Kalau kita rasa rezeki kita ni payah lah, pasal apa jadi macam ni. Cek balik, cek. Mungkin takut-takut ada dosa kita buat. Muhasabah diri lah, tengok kau ada dosa, minta ampun pada Allah. Kita istighfar banyak-banyak, bertaubat pada Allah. Dan kita tak nak ulang lah dosa tersebut. Minta ampun pada Allah. InsyaAllah lah. Sebab kadang-kadang tak nafi juga. Rezeki mari lambat. Pasal apa? Ujian Allah. Itu betul juga. Kadang-kadang tu rezeki datang lambat. Rezeki itu datang susah sikit pada kita. Rezeki itu datang orang kata sikit-sikit pada kita. Kadang-kadang ini juga salah satu bentuk ujian, dugaan daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Itu para muslimin dan muslimat. Ramai yang minta lah doa tadi tu. Saya dah baca dulu doa ni. Baik. Apa kata tu? Ada doa tu memang doa yang terkenal. Doa yang terkenal. Kan? Kalau nak minta saya baca, dia baca lah. Tapi kena bayar lebih lah. Anda kata semua pemurah belaka kan? Gitu. Okay. Jadi muslimin dan muslimat, doa tu saya ulang balik. Doa ini berdasarkan hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Dan doa ni Nabi suruh. Memang Nabi suruh. Nabi kata minta Allah lindung kita daripada 4 perkara. Ni pesan Nabi sendiri. Nabi sendiri yang suruh kita minta pada Allah lindung kita daripada 4 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Yang pertama, ya Allah lindunglah aku daripada bala ataupun ujian yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua, wadarki syaqa. Ya Allah lindunglah aku daripada aku bertemu dengan kecelakaan. Yang ketiga, wasu'il qada. Dan ya Allah lindunglah aku daripada takdir yang buruk. Dan yang keempat, wasyamatatil a'da. Dan ya Allah lindunglah aku daripada kegembiraan musuh. Itu dia. Jadi itulah maknanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tadi ada tanya pula yang kedua apa hadis tadi. Yang kedua, hadis tadi ialah Nabi kata umur manusia tidak ditambah melainkan dengan melakukan kebajikan. Itu yang kedua. Maksudnya kita panjangkan umur kita, nak minta Allah tambah lagi umur kita, buat banyak-banyak kebajikan, buat banyak-banyak kebaikan, buat banyak-banyak tolong orang dan sebagainya. Bersedekah, berinfak, banyak-banyakkan lagi. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah lah. Jadi kembali balik pada kitab kita. Mana saya nak sebut tadi, daripada kisah hadis Ibnu Mardawih tadi, nak jelaskan, disebabkan dosa tadi, menyebabkan laki-laki tadi terlanggar dinding, pecah hidungnya. Dan turunlah ayat yang kita baca pada hari ini. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik, bila kita lihat pada ayat ni, Allah Ta'ala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata olehmu, kata olehmu ni, katalah olehmu wahai Muhammad SAW, bagi segala orang mukminin. Orang mukminin ini maknanya apa? Lelaki yang beriman. Ni ayat ni tentang lelaki yang beriman. Di bawah nanti kita akan ketemu pula ayat tentang perempuan yang beriman. Jadi yang ni kita masuk dulu kepada laki-laki yang beriman. Jadi Allah kata,
katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang beriman, orang mukminin, supaya dia kata pejam mereka itu. Yaghuddu min absarihim. Yaghuddu min absarihim. Pejam mereka itu daripada segala mata mereka itu. Daripada pandang yang tiada halal. Yaghuddu min absarihim. Ataupun dipanggil ghaddul basar. Ghaddul basar ni maknanya apa? Para muslimin dan muslimat. Ada yang kata ghaddul basar ini, ada yang kata menahan. Ada yang kata mengurangkan. Ada yang kata menunduk. Maknanya boleh katalah menahan pandangan ataupun menundukkan pandangan. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang dimasukkan menahan pandangan itu ataupun menundukkan pandangan itu, iaitu menjagalah mata kita. Menjaga mata kita, pandangan kita daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu mana menjaga mata. Bukan kata ghaddul basar ni tunduk mata, tunduk pandangan, kita tunduk aja. Tunduk, jalan pun tunduk, bawa kereta pun tunduk. Bukan yang tu. Tu cari pasal lah kalau semua duk tunduk aja. Jadi cedera pula kita macam tadi, kisah tadi kan. Duk tunduk saja, boleh cedera pula. Maknanya masuk di sini kata ulama yang dikatakan ghaddul basar itu menjaga pandangan, menunduk pandangan ialah menjaga pandangan kita. Maknanya pandangan kita tak meliar lah, tak duk tengok sana sini, tak mudah-mudah tengok sana sini, begitu. Mana menjaga pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita perhatikan pada ayat ni, kita perasan satu kalimah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kita akan perasan satu kalimah. Kalimah apa? Min. Tu. Min ni apa maksud dia? Tu. Ghaddul basar. Yang Allah kata ghaddu min absarihim. Min. Dekat tengah tu terselit satu kalimah yang ringkas, kalimah yang pendek, iaitu min. Min ni maksudnya apa? Min ni isteri saya. Isteri saya nama Min. Porosmin isteri saya. Baik. Tu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, min ini maksudnya apa? Min ni sebahagian ulama kata. Sebahagian. Ada kata min ni daripada. Betul lah, min tu daripada dalam bahasa Arab kan. Min aina, daripada mana? Min dari mana? Min tu dari mana? Dari. Tapi ulama tafsir kata min ini, min maksudnya apa? Sebahagian. Baik. Jadi ulama tafsir kata maknanya yang Allah kata yaghuddu min absarihim. Maksudnya apa? Sebahagian apa disebut tadi? Menundukkan sebahagian. Menundukkan sebahagian pandangan kamu, pandangan mereka. Bila kata sebahagian, maknanya bukan total. Nak jaga mata ni bukan total, kena jaga sungguh. Itu maksud dia. Itu maksud. Jadi ulama dah hurailah apa maksud yang kata sebahagian ni yang dijelaskan oleh Allah pada ayat ni. Jadi ulama kata yang haram tu haram lah. Itu jelas lah. Kita lihat benda yang haram, tengok orang haram lah benda tu. Itu jelas. Itu dah masuk sebahagian dia. Dan sebahagian lain yang dibolehkan apa dia? Iaitu pandangan yang tidak disengajakan. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pandangan yang tidak disengajakan. Ini sebenarnya berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antaranya hadis yang pertama. An Jarir bin Abdullah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazaril fujaati fa amarani an asrifa basari. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba. An-nazaril fujaah. Maknanya pandangan tiba-tiba yang tak sengaja lah, yang tak sengaja, tiba-tiba. Macam mana kalau pandangan macam tu? Sahabat Nabi ni tanya ke Nabi. Maka Nabi kata, fa'amarani, maka Nabi perintahkan pada aku an asrifa basari, untuk apa? Nabi kata memerintahkan aku untuk memalingkannya. Hadis sahih Muslim. Maknanya pada mula-mula tak sengaja, tak apalah. Pandangan tiba-tiba kan, tiba-tiba lalu depan kita, contoh. Tak sengaja. Itu tak apa. Lepas tu Nabi kata berpaling. Jangan bila kata lalu depan kita, kita pun tengok sampai ke habis tengok. Lepas tu teringat paling, pun nak paling. Tak jadi yang tu. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Jadi maknanya nak kata, bila pandangan tiba-tiba, tak sengaja, tak apa lagi. Tapi selepas pada itu, cepat-cepat kita malingkan penglihatan kita. Baik. Okey, hadis yang kedua. Nabi SAW bersabda pada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya Ali, la tutbi'in nazaratan nazarah, fa inna lakal ula, wa laysat lakal akhirah. Tengok hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baik. Sayyidina Ali, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Nabi kata apa? Wahai Ali, jangan la tutbi'il nazaratan nazar. Jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang berikutnya. Tu dia. Kerana yang pertama itu dimaafkan. Fa inna lakal ula, adapun yang pertama itu dimaafkan. Wa laysat lakal akhirah. Yang pandangan yang kedua seterusnya tidak dimaafkan. Tu dia. Nabi kata apa? Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Jangan. Jangan turut-turutlah. Berturut-turut jangan. Sebab Nabi kata yang pertama dimaafkan. Tak apalah dimaafkan. Ada pun yang kedua, yang seterusnya tidak dimaafkan. Mendatangkan dosa lah. Itu maksud Nabi SAW. Tu. Jadi maknanya pandangan itu dijagalah. Mana dijaga Ini yang dimasukkan min. Maksudnya pandangan sebahagian daripada itu ialah yang tidak disengajakan. Tak disengajakan, maka dimaafkan. Maknanya perkara yang dijatuhkan hukuman itu, hukum itu berdosa ialah pandangan yang disengajakan. Yang disengajalah. Disengajakan saja nak melihat, orang kata aurat orang, melihat benda-benda yang tak elok, sengaja. Macam hari ni kena jaga semula. Hari ni kan dahsyat hari ni kan. Dahsyat maknanya orang kata nak melihat benda-benda yang tak elok tu amat mudah hari ni. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila kita lihat pada ayat ni, Allah jelaskan orang lelaki-lelaki beriman menundukkan pandangan mereka. Kemudian kata Allah yang kedua, wa yahfazu furujahum. Maksudnya apa? Dan pelihara mereka itu akan segala faraj. Faraj maknanya apa? Kemaluan mereka itu daripada yang tiada halal. Maksudnya para muslimin dan muslimat itulah tidak melakukan perzinaan. Itu dia. Tidak melakukan perzinaan, muslimin dan muslimat. Jadi ulama jelaskan kenapa pada ayat ni Allah susunkan. Allah susunkan daripada mata dulu. Kemudian barulah kepada kemaluan. Sebab ni kita sebut dah tadi. Kerana orang kata bermulanya kemaksiatan itu kebanyakannya daripada mata. Daripada penglihatan. Penglihatan kita lah, pandangan kita. Tu dia. Tu yang orang kata apa? Dari mata turun ke hati. Betul lah. Dari mata turun ke hati. Jadi bila sampai ke hati ni, hati pula raja.
Hati pula raja kan. Dia akan ni lah. Sebab mata tu kira dia punya ni lah, dia punya penasihat dia gitu. Begitu. Jadi si penasihat ni sampaikan kepada raja, maka raja ni pun dia akan ikut cakap penasihat ni. Itu yang akhirnya berlaku. Lepas tu sampai dia akan menghubungkan kepada akal fikiran pada otak. Itu yang terangsang habis tu. Terangsang habis yang akhirnya melakulah kemaksiatan. Sebab Ustaz, itu, ya. kalau pandangan pertama tu kita elak tak ikut dengan pandangan kedua, tapi macam Ustaz kata tadi, dia link terus ke otak, ke hati, dia duduk teringat-ingat. Yang teringat tu berdosa tak? Kita minta ampun pada Allah lah. Istighfar lah. Istighfar. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita tak payah nak lepaskan. Kita dah ternampak sekali, dia masuk dah. Dia masuk dah. Bila dia masuk tu, kita usahalah untuk buang, istighfar banyak-banyak pada Allah, minta ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita biarkan benda tu bermain-main dalam fikiran kita. Jangan, itu bahayalah. Kalau bermain-main dalam fikiran kita, itu bahaya. Dia boleh menyebabkan kita mencari balik benda yang tak elok tu. Itu bahaya tu. Baik. Maka disebut tadi daripada mata jatuh ke hati, hati pergi ke otak. Jadi pada masa itu akan jadilah imajinasi yang macam-macam. Tu. Sebab tu ada kajian kata, ada kajian lah, saya baca satu kajian tu, dia kata apa? Dia kata di antara melihat gambar lucah dengan membaca novel lucah, antara melihat gambar lucah, gambar ni ada gambar sungguh lucah, dan membaca novel lucah. Novel lucah. Antara dua tu dia kata, lagi bahaya ialah novel lucah. Novel lucah. Padahal novel ni tak ada gambar. Gambar tak ada gambar. Cuma dia cerita. Tapi dia kata ikut kajian lagi bahaya yang tu. Pasal apa? Sebab bila dibaca, dia akan baca satu persatu. Dia akan baca satu persatu, yang akan masuk hati dia, akan masuk otaknya, yang menyebabkan dia akan berimajinasi. Dia akan berfikirlah, dia akan berfikir. Cerita tu macam ni, buat macam ni, buat macam tu, buat macam ni. Maka dia akan berfikir benda tu. Buat macam ni, dia membayangkan. Tu. Bila dia membayangkan itu yang menyebabkan makin dahsyat. Makin dahsyat dia punya nafsu dia, makin dahsyat dia punya syahwat dia, yang akhirnya boleh menyebabkan orang kata tidak terkawal. Bila tidak terkawal tu yang akhirnya berlakulah kemaksiatan, perzinaan dan sebagainya. Tu para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ni dia. Jadi pasal itu Allah Ta'ala memerintahkan jaga mata dulu, kemudian jagalah kemaluan masing-masing. Tu dia. Sebab daripada mata boleh menyebabkan berlakulah perzinaan itu. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada ulama' kata di sini, ada ulama' kata, dia kata pandangan ni ialah asal seluruh orang kata malapetaka lah yang menimpa manusia. Pandangan yang tak dijaga lah. Bermula dari pandangan, lahirlah keinginan. Tu dia. Dan keinginan akan melahirkan pemikiran. Ini kata ulama'. Saya Ibn Qayyim Al-Jauzi. Dia kata gitu. Dia kata pandangan mata yang tak terjaga ni malapetaka bagi manusia. Sebab dia kata dari pandanganlah akan lahir keinginan. Dari keinginan akan lahirlah pemikiran. Dok mikirlah. Daripada pemikiran itu lahirlah syahwat. Nafsu syahwat. Tu dia. Dan daripada syahwat itu mendorong keinginan yang kuat sampai kita nak benda tu terjadi. Itu zina. Itu bahaya. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Semuanya daripada pandangan. Daripada pandangan lahirnya keinginan. Dari keinginan lahirnya pemikiran. Daripada pemikiran lahirnya syahwat. Daripada syahwat makin kuat dorongan untuk melakukan perzinaan. Itu. Jadi hati-hatilah para muslimin dan muslimat, kita pesanlah kepada anak-anak kita. Kita ni insya-Allah lah
yang kita dok fikir ni lah anak-anak kita kan. Baru tadi saya tengok satu video, video di share lah video tu. Ada seorang perempuan ni dok cakap, mungkin dia seorang pekaji lah kot. Dia dok kaji, dia kata tentang apa hubungan yang berlaku hari ni lah di peringkat sekolah kan. Sampai dia kata hari ni ramai dah budak-budak sekolah sampai puluh-puluh ribu dah budak-budak sekolah menengah yang melakukan perzinaan. Ramai dia kata, puluh-puluh ribu dah. Dia ada kajian lah, dia buka lah dia punya kajian daripada itu, kajian daripada ni. Ada mereka bertanya kepada 200 lebih sekolah di Malaysia ni dan lebih kurang seramai 36,000 pelajar ditanya. 36,000 pelajar lah, ramai lah. Jadi memang ramai lah budak-budak ni yang telah melakukan perzinaan. Dan dia kata ramai juga yang berzina ni bermula daripada umur 14 tahun. Tu dia. Berumur daripada umur 14 tahun. Sudah pun melakukan perzinaan. Na'udzubillah. Tapi dengar macam tu kita rasa pun takut, rasa gerun. Takut ni memikirkan anak-anak kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu yang terdedah tu. Kadang-kadang tu duk fikir macam apa, macam Allah yarham Suhaimi Saad tu kan, yang baru meninggal baru ni kan. Duk fikir kan dia anak-anak dia tak sekolah kan. Anak-anak dia tak sekolah. Mungkin kadang-kadang dipikir benda macam tu lah kot. Dipikir takut anak-anak dia sekolah jadi bukan-bukan kan. Jadi dia ambil tindakan drastik kan. Anak-anak tak sekolah. Belajar di rumah saja. Dia boleh ajar kan, dia mampu ajar. Alhamdulillah lah. Mungkin itu tindakan dia. Mungkin itu usaha dia untuk menyelamatkan anak-anak dia daripada terjerumus kepada benda yang tak elok. Mungkinlah kan. Jadi terpulang lah kan. Macam ada sahabat saya macam tu juga. Ada sahabat saya tu, bila dia hantar anak dia pergi sekolah, anak dia balik sekolah, cakap benda yang tak betul. Cakap benda yang mencarut, kan, maki-maki. Bila dengar tu dia jadi takut. Dia ambil tindakan drastik. Dia hentikan semua anak dia kat sekolah. Henti habis. Berhenti. Sampai dia anak-anak dia belajar kat rumah lah. Mungkin dia pun orang yang berkemampuan kan. Dia boleh ajar anak-anak dia, panggil guru ke apa benda. Tapi benda tu tak nafi ada kelemahan juga. Tapi nak sebut, nak bagi contoh yang mana kebimbangan mak ayah tu hari ni. Kebimbangan. Kita bimbang lah. Sebab tu kita usahalah, kita jaga anak-anak kita. Kita usaha hantar anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama yang boleh dipercayai. Kita cek dulu sekolah-sekolah agama ni. Tengok kalau boleh dipercayai, kita hantarlah. InsyaAllah. Dan kita banyakkan doa lah. Ini nak kata muslimin dan muslimat, pasal disebut tadi, ikut kajian tadi, ramai pelajar-pelajar sekolah menengah sudah melakukan perzinaan. Na'udzubillah. Jadi mana kita kena kerja keras lagi lah. Kerja keras untuk mendidik anak-anak kita dan anak-anak masyarakat kita ni. Didik mereka. Maknanya pihak masjid, pihak surau, pihak sekolah kena banyak mengadakan aktiviti, program-program yang baik, program-program keagamaan lah, mendidik sebagailah. Ini kena fikirlah benda-benda macam ni kan. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis Nabi SAW, ini hadis yang sahih, Sahih Al-Bukhari rahimahullah, Nabi bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala iyyakum wal julus 'ala turqat. Nabi kata, baik. Nabi SAW apa dijelaskan, apa Nabi kata di sini, iyyakum wal julus 'ala turqat. Maknanya kalau ikutkan di sini, jauhkanlah kamu dari duduk di tepi-tepi jalan. Duduk di tepi-tepi jalan. Nabi kata, jauhkan diri kamu daripada duduk di tepi-tepi jalan. Ni Nabi duk tegur sahabat lah kot. Ada sahabat-sahabat Nabi duk melepak tepi jalan kan. Maka Nabi kata, jangan buatlah macam ni. Ada yang kata, wa iyyakum itu juga. Ada yang kata, berwaspada, hati-hati. Bila duduk pergi jalan ni, hati-hatilah. Begitu.
Bila Nabi kata macam tu, sahabat Nabi katalah, malana buddun innamah ya majalisuna natahaddatsu fiha. Tu dia. Kata sahabat ni, wahai Rasulullah, kami duduk ni bukan duduk saja-saja. Kami duduk sekadar berbincang-bincang. Duduk sembang-sembang lah, natahaddatsu minha. Kami duduk ni bukan kami nak cari pasal dengan orang, bukan kami nak buat benda tak elok. Kami duduk tepi jalan ni pasal apa? Pasal kami ni sekadar bersembang-sembang, duduk bincang-bincang dengan sahabat-sahabat lama tak jumpa ni. Dia cerita gitulah ke Nabi. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata, fa iza abaitum illal majalisa fa'atu tariq haqqaha. Okeylah Nabi kata. Kalau kamu nak duduk juga boleh. Kalau kamu nak melepak juga tepi jalan ni boleh, Nabi kata. Tetapi kena melaksanakan hak-hak jalan ni. Tu dia. Kena melaksanakan hak jalan, hak melepak tepi jalan ni. Ada hak juga tu, Nabi kata. Hak jalan lah, hak jalan, hak atas jalan ni. Kena buat hak jalan ni. Fa'atut tariq, Nabi kata haqqaha. Kamu kena beri hak. Kamu kena bagi jalan ni hak dia. Maksudnya kamu kena laksanakan hak jalan ni. Nabi kata begitu. Nak lepak boleh, tapi laksanakan hak jalan ni. Sahabat Nabi tanyalah, wa ma haqqut tariq? Apa hak jalan? Tu. Apa hak jalan tu? Nabi kata apa? Nabi kata apa, ada 1, 2, 3, ada 4. Hak jalan ada 4, kata Nabi SAW. Yang pertama sekali Nabi kata ghaddul basar. Tu dia. Yang pertama sekali Nabi kata ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Nabi kata tundukkan pandangan. Nak lepak tepi jalan, kata Nabi, boleh, tak ada masalah, tetapi jaga pandangan. Tu dia, jaga pandangan. Jangan nampak bila lepak tepi jalan, nampak awek lalu duk tengok. Tak boleh lah, Nabi kata. Tu tak melaksanakan hak jalan lah. Tak boleh. Jadi nak melepak tepi jalan, yang pertama sekali Nabi kata, jaga pandangan kamu. Tundukkan pandangan kamu. Kita sebab lepak pasal nak bersembang. Sembang lah. Fokus pada sembang. Fokus pada berbincang-bincang. Bukan kita tengok lepak, tak jaga pandangan. Tak boleh lah. Kadang-kadang tu yang pernah saya jumpa lah, orang nak lepak dekat kedai tepi jalan kan, tengok orang sama je lepak kan. Tepi jalan, warung tepi jalan ke apa, sama, duk tanyalah. Duk sembang kan. Masa tu saya di Ampang lah. Di Ampang tu kira lama saya di sana. Orang kenal ramai ada di Ampang tu. Jadi bila kita duduk tu, dia orang pun tegur-tegur lah kita. Jadi saya duk usah-usah juga. Usah-usah pasal apa mereka duk melepak tu. Suka orang yang sama kan. Rupa-rupanya mereka lepak tepi jalan tu bukan tengok orang perempuan ke apa. Tengok apa? Tengok nombor plate kereta. Tengok nombor plate kereta. Untuk apa? Meleko lah. Masya Allah. Tu dia. Rupanya tengok nombor plate kereta. Tengok plate kereta lalu, tengok nombor cantik sikit, dia tulis. Ada kertas tu. Dia macam cover-cover sikit, dia tutup kan. Dia cover-cover kan. Slow dia tulis. Nampak motor lalu, nombor cantik sikit, nampak tulis. Begitu cerita dia. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Macam-macam lah. Ini kita tak jaga pandangan jugalah ni. Tu dia. Duk tengok plate kereta pula. Apa cerita lah ni. Ni macam-macam itu sebab di Ampang dulu ada kedai Toto. Kedai main ekor tu kan. Jadi saya dengan tim saya lah masa tu di Ampang, kita usaha tutup benda tu. Kita ambil sign orang ramai orang, sebab dekat kedai Toto tu dekatan dengan orang Islam, ramai orang Islam kan. Jadi ada hujah kuat lah. Kita ambil sign semua. Dalam masyarakat ni, lepas tu kita bawa kepada PBT. Kita fight lah. Kita fight. Dan akhirnya berjaya menutup kedai sport Toto tu di Ampang Indah. Berjaya lah ditutup. Tu cerita belasan tahun kot.
2008, 2009 itulah, lama dah. Saya bagi khutbah Jumaat pun saya cerita benda tu. Itu masa tu lah. Sebab bila sedar merosakkan masyarakat kita kan. Dia sebab bila dari segi undang-undang tu, bila kedai tu dibuka di keliling orang Islam, hujah kita kuat. Tu dia. Kalau dibuka dekat kawasan bukan Islam, payah sikit. Tapi kalau dibuka dekat keliling orang Islam, ni hujah kita kuat. Alhamdulillah lah di situ kita berjaya. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, nak kata itu yang pertama Nabi kata hak jalan. Jaga mata. Tundukkan pandangan. Yang kedua kata Nabi SAW, wakaful adha. Wakaful adha ni maksudnya apa? Tidak kacau orang. Itu hak jalan. Jangan kacau orang lah. Orang lalu duk kacau, tak boleh lah kan. Kadang-kadang orang lalu duk ejek-ejek pula. Tu. Ini tak ada akhlaknya orang ni. Orang lalu kacau. Biasanya kacau awet lah kan. Lalu awet lalu, kacau. Bunyi tikus kan? Bunyi tikus. Bunyi tikus. Gitulah. Itu kacau lah tu. Kacau tu jangan buat lah. Kalau kita baca Quran dalam surah Al-A'raf, Allah jelaskan zaman Nabi-Nabi dulu ni, Nabi Syuaib sebagainya, orang kafir kacau macam tu lah. Mereka kacau orang beriman dekat tengah jalan. Sebab zaman Nabi-Nabi dulu, Nabi Syuaib, Nabi sebagainya, pengikut mereka tak ramai yang beriman ni. Jadi bila yang beriman ni lalu dekat jalan, orang kafir ni kacau. Kacau, hina, maki, kemudiannya apa, provokasi, orang beriman ni, buat timbulkan fitnah, macam-macam. Tu kejahatan mereka lah terhadap orang beriman ni zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Maknanya, banyak kejahatan yang libat di tengah jalan tu, tepi jalan. Seperti Nabi kata, bila lepak tepi jalan, jangan buat kacau. Jangan. Ni akhlak buruk sangat. Ni yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, waraddus salam. Waraddus salam iaitu kita menjawab salam. Raddus salam, menjawab salam. Mana orang beri salam, kita jawab salam. Tu. Orang nampak kita lepak kan, geng-geng Nuriman lepak jalan, contohlah. Orang kata, ni geng Nuriman ni, orang beri salam. Assalamualaikum. Apa kata jawab? Waalaikumsalam. Tu. Jadi maknanya orang beri salam, kita jawab. Ataupun kita beri salam, pun boleh. Tak ada masalah benda tu. Tak ada masalah. Ini yang ketiga. Dan yang keempat kata Nabi SAW, wa amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini ramai yang tak buat lah. Apa dia? Iaitu menyuruh manusia melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini yang kata, ini yang kedua, yang keempat. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Yang keempat Nabi kata, menyuruh manusia melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mana usahalah kan. Kalau kita nampak orang, boleh ajak mereka buat baik, cegah mungkar. Kalau ada maksiat ke apa, kita cegahlah, jangan buat maksiat, cakap dia elok lah, begitu kan. Bolehlah terpulang lah, kita nak buat macam mana kan. Itu dia. Terpulang pada kita. Sebab tu kadang-kadang hari ni ada tim-tim dia buat macam mana. Yang tim baskers. Baskers. Dok menyanyi tepi jalan tu. Itu pun antara kaedah juga. Kan? Kita raikan kaedah-kaedah macam tu. Mana tepi jalan tu mereka menyanyi lagu dakwah. Tu contoh. Saya pernah ikut satu NGO Muslim Care Malaysia. Saya pernah ikut sekali, rasanya bulan Ramadan kot tak silap saya lah. Malam tu mereka ajak pergi Kuala Lumpur lah. Di Kuala Lumpur malam tu untuk baskers di Kuala Lumpur. Nak bagi makan kepada homeless, gelandangan kan. Ramai. Malam tu ramai. Bagi makan dengan bagi telekung. Telekung pada homeless. Begitu. Jadi sambil-sambil duk bagi tu, panggil lah Ustaz, apa nama? Ustaz Yusri Karim kan? Ustaz Yusri Karim. Ustaz Yusri Karim ni, Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Dia ada pondok warga emas tu. Panggil dia Ustaz Yusri Karim dengan si siapa? Mel Wings, yang dulu Wings kan. Jadi mereka ni dah semua dah ijrah. Ustaz Yusri Karim pun dia hebat ceramah, dia boleh motivasi, dia boleh menyanyi semua kan.
Jadi panggil telefon lah. Buat basikal tepi tu. Tepi jalan besar dekat Cokek tu. Jadi ramai datang, ramai ambil makanan, ambil telekong apa semua ni. Lepas tu menyanyi lagu. Lagu dakwah lah, lagu dakwah. Yang Ustaz Yusri Karim pula bagi seling hantar sekirah apa semua kan. Begitu. Itu salah satu kaedah yang Nabi kata hak jalan itu. Itu melaksanakan dakwah, mengajak manusia melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Boleh pula kau Gema Noiman nak buat kan? Tepi jalan kan? Mana-mana kat mana? Kat mana? Kat Puchong. Buat api lah. Mana-mana kan? Tepi jalan kan? Kat rumah presiden ke kan? Kat si Kemangan boleh buat ramai-ramai pakai menyanyi belaka. Ada main muzik semualah. Ikut jagalah batasan-batasan dia. Yang penting kita sebarkan dakwah, mengajak manusia buat baik dan mencegah kemungkaran. Baik. Jadi maknanya antara yang pertama tadi ialah menjaga mata, jaga pandangan. Baik. Pada hadis yang lain, hadis Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah kataba ala bani Adam khadzahu minaz zina. Adraka dzalika la mahalata fa zinal ainainin nazar." Nabi kata apa? Bagi setiap anak Adam, itu manusia, ada bahagiannya daripada zina. Setiap orang ada zina dia. Maka berzina kedua-dua mata dengan pandangan. Itu dia. Maknanya pandangan ini boleh berlaku berzinaan bila saja tidak menjaga penglihatan pandangan kita. Maknanya punca zina lah daripada mata tu. Sebab tu saya saya pernah dengar kuliah daripada Al-Fadhil Syekhul Muqarri' Datuk Osman Hamzah, bekas imam besar Masjid Negeri Selangor ni. Tokoh hebat lah. Dia dipanggil Syekhul Muqarri'. Syekhul Muqarri' ni dekat Malaysia ni 2 orang je. Dia dengan seorang lagi ustaz tu meninggal lah, seorang lagi. Dia tengah disorang kat Malaysia ni. Dapat Syekhul Muqarri'. Dia doktor. Dia PhD. Dia sebut dalam pengajian tu, dia kata masa dia mengaji kat Mesir dulu, masa ngaji kat Mesir, ada guru dia yang buta mata. Guru dia dekat Mesir ni ada yang buta mata. Jadi tanyalah pada guru yang buta ni, pasal apa tak minta pada Allah supaya Allah celikkan mata, bagi elok mata. Sebab tak mustahil doa mereka dikabulkan. Pasal mereka ni orang-orang hebat, para wali Allah, ulama-ulama yang bertaraf wali-wali Allah dah. Hebat. Doa mereka memang dikabulkan oleh Allah. Jadi pasal itu ada anak murid tanya, pasal apa Tuan Syekh tak berdoa pada Allah supaya Allah elokkan mata Tuan Syekh bagi nampak. Jadi kata Syekh ni, dia kata, aku tak nak. Pasal kalau aku celik mata, aku akan nampak maksiat. Tu dia. Kalau mata aku elok dapat melihat, aku akan melihat maksiat. Jadi sebab tak nak tengok maksiat itu, biarlah aku jadi buta macam ni pun tak apalah. Begitu. Ni contohlah kan. Orang yang hebat, para muslimin dan muslimat, dia amat menjaga pandangannya, tak nak melihat maksiat. Sebab dia tahu daripada maksiat, penglihatan mata itulah yang boleh mengganggu pemikiran dia, mengganggu keinginan dia dan sebagainya. Bahkan tak jaga mata, boleh menyebabkan menjejaskan hafalan Quran, hafalan ilmu dan sebagainya. Tu kena ingat tu. Baik. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat cukup sekali itu. Jika ada persoalan, dipersilakan. Silakan jemaah kalau ada soalan diajukan pada Ustaz bersantai hari ni di rumah. Tak ada di pondok, boleh buka soalan, boleh tanya soalan. Ya. Kalau kita terhad nak tanya, hari ni Ustaz offer, silakan. Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya ni. Assalamualaikum. Ni berkenaan dengan kita menonton TV kan. Diorang pakaian diorang, lepas tu macam kadang-kadang kan macam suami saya dia suka tengok wrestling. Wrestling tu pun macam-macam kan. Nak tanya Ustaz, pendapat Ustaz macam mana? Baik, jadi para muslimin dan muslimat melihat orang kata dalam TV lah. Dia kalau orang yang warak betul-betul jaga, memang
tak ada lah. TV pun tak ada. Tapi kita ni kira tak ada sampai tara tu kan. Kita ni memang akan melihat lah televisyen, TV kan. Dan kita akan melihat lah cerita-cerita kan. Cerita-cerita yang tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi nak kata di sini, kalau ikutkan hukum, bila melihat perkara yang tak elok ni memang tak boleh lah. Benda yang mendatangkan dosa, melihat aurat orang kan. Tak boleh. Cuma nak kata TV ni perkara yang sudah biasa. Jadi pasal itu ada ulama kata, bila melihat televisyen ni, ada benda-benda yang tak elok itu, kalau kita boleh ubah, kita ubah. Usaha ubahlah. Kalau ada asi yang bukan-bukan tu, kita ubah cepat-cepat. Dan yang keduanya, kita disebabkan kebiasaan benda yang disebut tadi, melihat kita dalam keadaan tidak ada berahi, rasa syahwat. Tu dia. Tapi macam mana pun, walaupun tak ada rasa berahi, tak ada rasa syahwat, bila melihat aurat tetap dosa. Jadi pasal itu, jika sekiranya ada kita melihat yang tak menutup aurat itu, kita beristighfar lah pada Allah. Istighfar pada Allah dan usaha jangan melihat dalam keadaan syahwat. Begitu. Yang terbaik kita elakkan. Kita elakkan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau dari segi wrestling tadi, tengoklah dari segi aurat mereka macam mana. Biasanya wrestling ni orang lelaki berwrestling kan. Jadi kalau sekiranya ada unsur-unsur yang disebut tadi, bila kata ada rasa syahwat sebagainya, jalan terbaik jangan tengoklah. Jalan terbaiklah jangan tengok. Begitu. Tapi kalau nak tengok juga, kita tanggung dosa lah. Tanggung dosa dan minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Jadi, macam mana pun kena kuatkan hati, kuatkan jiwa. Kita beli TV ni pasal apa? Tujuan kita untuk ada kebaikan lain. Itu sebenarnya. Ada berita, ada orang kata apa, ada knowledge sebagainya. Dan ada cerita-cerita yang nak tengok, boleh tengoklah. Cuma kena kawal. Kena kawal. Ada unsur-unsur yang tak elok, kita kalih. Ada unsur yang tak elok, kita tukar channel dan sebagainya. Yang penting ada usaha macam itulah. Dan jangan lepaskan daripada sentiasa beristighfar pada Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Kalau tak jadi masalah, apa sekarang orang tengah yang heboh dekat pasal yang ni, apa tu Ustaz, yang dicabar enactment Mahkamah Syariah Kelantan tu, saya tak faham sebenarnya. Ni alien tu. Apa benda sebenarnya Ustaz? Dia sebenarnya peguam lawyer pun tak tahu apa sebab dicabar. Kadang-kadang lawyer kata, pandangan lawyer kata mungkin dicabar tu dia nak test power. Sebab kita kena ingat bila dicabar, maknanya dia nak membatalkan apa enactment syariat di negeri Kelantan. Jadi kalau terbatal itu maksudnya kalau berjaya dibatalkan, maknanya Mahkamah Syariah tak ada power lah lepas ni. Tak ada power. Sebab sebelum ni pun dah berlaku Iki Putra tu. Iki Putra ni kes liwat kan. Iki Putra ni kes liwat yang telah didakwa di Mahkamah Syariah Selangor ke apa. Dan akhirnya Iki Putra dicabar balik. Digunakan Mahkamah Persekutuan dan akhirnya dia berjaya. Bila dia berjaya menyebabkan Mahkamah Syariah tak ada power. Maka lepas ni kalau orang buat liwat ke apa, tak ada undang-undang yang boleh, undang-undang syariah yang boleh orang kata mensabitkan kesalahan pada mereka. Itu yang bahaya tu. Jadi bayangkan ni alien tu dia nak mencabar lebih 20 enactment Kelantan tu. Kalau semuanya berjaya dia jadi cantas, dibatalkan, maka menyebabkan boleh runtuh Mahkamah Syariah. Runtuh. Tu bahaya tu. Sebab itu orang Islam kita bermati-matian sekarang ni. Lawyer-lawyer Islam kita bermati-matian mempertahankan ni enactment syariah, Mahkamah Syariah ni. Tu sebab itu disebut isu ni bukan isu Kelantan je, tapi dia isu semua negara kita. Sebab dia akan melibatkan satu negara nanti. Jadi bila berlaku kes-kes syariah negeri lain,
mereka akan bagi contoh. Ni yang berlaku di Kelantan. Maka menyebabkan mereka boleh ambil kes tu dan mengalahkan syariah. Itu yang bahaya. Jadi pasal itu, benda ni benda besar. Bukan benda kecil. Melibatkan syariah negara kita. Kalau sekiranya benda tu mereka berjaya meruntuhkan, maka pada masa itu yang kata dosa, maksiat, LGBT, apa semua ni akan makin hebat. Begitu. Baik, wallahu'alam. Ustaz, maksudnya orang Kelantan tak ada kena tangkap lah kalau luluh macam tu. Dia orang boleh buat apa-apa lah maksudnya. Nanti mana syariah tak boleh. Syariah, mahkamah syariah tak boleh mensabitkan kesalahan ke atas mereka. Maknanya akan gunakan mahkamah sivil sebagainya. Bila masuk ke sivil bukan syariah lah. Jadi bila mahkamah sivil, kalau mahkamah sivil kata zina bukan jenayah, maka tak ada unsur apa-apa lah. Sama lah. Begitu. Dan kita sebut tadi bukan Kelantan. Macam orang kafir lah Ustaz. Tak ada agama. Bukan orang Kelantan saja. Lepas ni bukan Kelantan saja tapi seluruh. Seluruh. Itu dia. Sebab ni siapa yang melibatkan persekutuan tapi maka menyeluruh. Gitu dikacau. Dikacau Kelantan dulu, dia akan kacau negeri lain pula lepas ni. Itu bahaya. Kenapalah orang kita macam tu Ustaz? Itu yang lawyer kata tak tahu kenapa dia buat macam tu. Ni alien ni. Ini golongan liberal lah. Golongan liberal. Baru nak cakap. Geng-geng liberal ni nak jatuhkan Islam. Dia orang tak nak agama rasmi Islam kat Malaysia sebenarnya. Betul. Mereka tak nak Islam sebagai agama persekutuan tu mereka tak nak. Dia kan orang Islam Ustaz. Dia kan orang Islam. Dia kan orang Islam. Liberal ni orang Islam lah ramainya. Liberal. Sekarang ni liberal. Cara pemikiran. Sekarang ni orang kita sebut orang Islam tapi mereka ni liberal. Mereka liberal. Sebab sekarang ni mereka attack Kelantan. Sebab Kelantan ni yang kuat melaksanakan syariah. Jadi mereka kacau Kelantan lah. Itu dia. Jadi pasal itu ni golongan liberal. Mereka tak nak tengok Islam itu tertegak. Mereka tak nak tengok yang kata undang-undang Islam itu tertegak. Mereka tak nak. Sebab itu mereka kacau. Ni mereka maknanya mereka di belakang tu ada orang-orang yang besar. Mana gerakan-gerakan mereka ni disupport oleh orang-orang yang besar-besar lah. Begitu. Bukan dia mencabar agama kita ke Ustaz macam tu? Dicabarlah tu. Itu nak kata manusia yang tak beriman macam tu lah. Manusia yang tak beriman, manusia yang tidak ada akidah yang benar. Itu jadi macam tu lah. Itu bahaya sekarang tu lah. Sebab sekarang ni liberal ni pemimpin pun ramai Ustaz. Ya betul. Sebab tu sekarang ni muslimat orang kafir nak buat macam tu tak boleh. Dia guna orang Islam lah. Dia gunakan proksi dia dari orang Islam. Tu. Ini semua strategi dari dulu lagi. Kalau di Mesir macam tu juga kita tengok di Mesir orang-orang Yahudi gunakan proksi Islam juga untuk menghina Islam. Tu. Betul unsur selimut. Betul lah tu. Mereka guna orang Islam juga. Yang konon nampak bijak, konon nampak dapat pandai bercakap sebagainya. Begitu. Baik. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya lah Ustaz. Masa dulu, masa saya sekolah saya lah dulu. Sekarang dah tua masa apa tu kan, dah dulu dia kata kuasa apa ni syariah ni agama ni daripada tangan raja-raja Ustaz. Tapi kalau mana kuasa raja-raja ni Ustaz? Sepatutnya macam syariah ke ni apa semua kan. Saya pun tak tahu ni Ustaz. Kisah-kisah dah lama kita tinggal pasal sekolah dulu kan. Dia kata raja-raja apa ni memegang apa tumpuk agama Islam apa semua termasuklah macam hukum hakam apa inilah syariah ni termasuk syariah ni kan. Tapi bila kena macam ni mana raja-raja dia Ustaz? Senyap je. Itu nak kata di sini raja-raja itu ketua agama negeri. Mana syariah di bawah raja. Tapi kena ingat perkara ni dibawa pada persekutuan. Di situ raja-raja tak ada kuasa dah sebenarnya. Gitu. Di situ sebenarnya raja-raja tidak berkuasa dah pasal dia melibatkan persekutuan. Jadi maknanya mereka buat macam tu lah. Maka raja-raja pun memang tak ada apalah. Dari segi nak menentang, boleh bercakap lah. Tapi nak menentang tu tak tahulah tara mana, takat mana boleh. Sebab dia melibatkan persekutuan masuk dalam bab perlembagaan. Bila masuk bab perlembagaan, dia boleh melibatkan sampai parlimen dan sebagainya. Bukan benda raja lah. Begitu. Jadi sebab itu yang kata raja itu hanya melibatkan syariah saja. Dan sekarang masalahnya, mereka
mereka mengacau mahkamah syariah ni, mereka gunakan orang kata mahkamah persekutuan. Itu yang menjadi masalah. Jadi itu mereka ambil cara macam tu lah. Sebab kena ingat mereka mana semua orang yang terlibat ni orang yang pakar undang-undang. Yang kacau ni pakar undang-undang juga. Mereka tahu. Mereka tahu nak buat macam mana benda tu. Mereka tahu. Itu dia. Sebab itu sekarang ni lawyer-lawyer Islam yang beriman ni mereka bersatu sekarang ni. Usaha nak melawan. Begitu. Wallahualam. Bukan Dajjal ni Ustaz. Bukan Dajjal pun apa tu Ustaz? Ya? Ini bukan ke salah satu daripada apa usaha Dajjal punya apa Ustaz? Dia memang antara tanda-tanda kiamat lah. Ini yang kata dalam hadis Nabi Al-Haraj. Al-Haraj ni maknanya huru-hara. Kejahatan yang timbul. Banyak berlaku di zaman inilah. Dia antara bentuk tanda-tanda kiamat lah. Tapi macam mana pun kena ingat, masih ada orang yang beriman yang berusaha. Masih ada termasuk kita semua ni yang beriman, kita berusaha menghalang perkara tersebut. Jadi mana kita kena banyak berdoa lah. Kena support mereka yang melawan, yang golongan yang melawan, golongan yang tak betul ni. Kita support lah. Begitu. Wallahualam. Ustaz, balik pada jaga pandangan ni Ustaz, minta maaf. Pada ayat 30 tadi kan. Ni isu macam Ustaz itu tadi yang bertanya tentang menonton TV tu Ustaz. Ni aku bukan wrestling. Pada contoh Ustaz kan, sebab saya duduk dengan mak. Macam mak pun dia usia dah 70 ke atas. Menonton TV tu sekadar macam isi ruang-ruang kosong dia lah. Kalau dia macam tak ada buat apa kan. Tapi bukannya menonton dengan feel macam orang-orang muda ni. So katalah tengok drama tu, so aurat-aurat terbuka kan. Tapi tengok sekat jalan lena. Dia termasuk dalam dosa tak Ustaz? Baik, jadi para muslimin dan muslimat, memanglah dalam bab ni ada khilaf ulama juga. Ada ulama, ada pandangan yang pertama kata dia soalnya melihat aurat. Maka dikira berdosa lah. Ada yang kata dari segi nafsu. Kalau tidak ada nafsu melihat perkara tersebut tidak dikira berdosa. Ada yang pegang pandangan macam itulah. Jadi kita rasa kalau mak kita, ayah kita macam tu, kita berdoa je lah. Sebab mereka pun dah tua. Dan kita yakin benda tu langsung tak ada unsur-unsur nafsu, langsung tak ada. Tu dia, langsung tak ada jadi maknanya kita berdoa je lah supaya tidak ni. Dan kalau boleh tegur je lah. Si cerita ni tengok kata ni ada menendahkan aurat, tak elok tengok sebagainya. Tegur je lah. Begitulah caranya pun. Baik, wallah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ada lagi soalan? Kalau tak ada kita tutup. Silakan. Ada dalam komen tu. Chat room tu Mira. Ada soalan. Ada soalan dalam komen. Ustaz nak tanya jika ada kawan lelaki WhatsApp bertanya khabar kawan perempuan lain dan yang dah bersuami tapi tanpa ada perasaan lebih dari kawan biasa, bahaya lelaki perempuan. Macam mana? Kalau ada kawan lelaki WhatsApp kawan perempuan yang dah bersuami tapi katanya tak ada perasaan, tak lebih dari kawan biasa, macam mana hukumnya? Yang perempuan tu boleh balas ke tak payah balas? Yang perempuan tu tanya suami dia. Suruh suami balas. Bila dapat tu tunjuk dekat suami ni, macam mana bang? Ni kawan tanya ni. Kalau suami kata, biar aku jawab lah. Gitu. Tu lain cerita lah. Tu jadi maknanya tanya suami. Tu tanya suami yang dia suami tu tanya suami. Gitu. Wallahualam. Maknanya kalau kita nak berwhatsapp pun dalam pengetahuan suami. Tu yang penting. Ya betul. Sebab takut jadi fitnah walaupun kata kawan biasa sebagainya, tapi boleh jadi fitnah juga. Itu dia. Okey, muslimin dan muslimat. Jadi sebelum saya berhenti ni, silakan. Macam disebut tadi, satulah tentang NGO tadi. Yang keduanya, saya nak ucapkan terima kasihlah pada Gemma Nur Iman yang berinfak untuk pondok Raudatul Arifin di Kalompang tu, yang asalnya dilanda ribut bubung tercabut, dan ada lebihan lagi mereka buat untuk membina surau lah. Jadi saya ucap terima kasih lah. Saya ngajar situ setiap hari Khamis
Macam besok lah hari start subuh sampai duha. Setiap minggu lah sengaja situ. Jadi memang itulah satu keperluan lah untuk surau sebagainya lah. Dan yang keduanya, yang ni pun saya terpulang lah pada pihak muslimin dan muslimat jika nak membantu. Sebab yang saya mengajar pondok hari Rabu ni, pondok pewaris Felda Gedangsar ni, ni saya bercakap ni sebab saya tak ada kat situ. Saya cakap di rumah hari ni. Sebab pondok pewaris ni, sebenarnya Ustaz Aris Farhan, dia punya pengurusi pondok, dia dah beli tanah dekat Sungai Selisik. Dekat kawasan tu jugalah. Dekat dengan Berang. Sungai Selisik ni tak jauh dengan Gedangsar lah. Jadi dia dah beli tanah tu, tanah dah beli, dia berjaya belilah, dia buat pinjaman apa semua, dia berjaya beli untuk membina pondok baru di situ, pondok baru. Yang di situ akan ada pondok tempat tinggal dan sebagainya lah. Jadi hari tu baru-baru ni ayah Ustaz Aris ni cakap dengan saya, dia kata sebenarnya kami nak cari duit Ustaz, nak cari duit untuk buat pagar, untuk bersihkan tanah tu. Jadi dia kata belanja 10,000 juga. Sebab yang dia kata Ustaz Aris dah cari duit banyak untuk beli tanah tu. Buat pinjaman setiap bulan dia pinjam ke orang, pinjam dekat orang kawan-kawan dia akan bayarlah setiap bulan. Jadi dia kata, ayah dia kata sekarang ni memang nak cari duit pula untuk buat pagar dan bersihkan tanah yang hutan lah, tanah hutan tu nak bersihkan. Dan ayah dia cakap tu dengan saya, ayah dia kata saya cakap Ustaz ni, Ustaz Aris tak tahu, dia kata. Ustaz Aris tak tahu. Tu jadi kita berdua je lah, kata ayah ni, dia kata saya minta tolong cari sedikit dana lah untuk membina pagar dan juga kata nak bersihkan hutan dekat tanah yang baru dibeli tu. Jadi sekiranya kalau Gemma Nur Iman nak membantu, kita alu-alukanlah. Semua saya cakap terang Saya kata tadi benda ni Ustaz Aris Farhan tak tahu. Tanah tu untuk dibangunkan apa Ustaz? Pondok. Oh, sambungan dengan pondok yang ada ni. Sekarang ni yang pondok dekat Felda Gedangsar tu dia bukan pondok sebiji-sebiji tu. Felda Gedangsar ni hanya kelas. Kelas. Dia tak ada tempat tinggal, tak ada, dia kelas. Ada kelas, lepas tu dia bilik-bilik rehat, itu je. Dia tak ada yang kata ni. Sebab Felda Gedangsar tu pula, pondok Felda Gedangsar tu, dia sebab nak bina pondok tu, dia kena ada kelulusan macam-macam. JAIS apa semua. Dan yang ni pula, dia kena ada kelulusan daripada pihak Felda. Setakat ni Felda tak bagi kelulusan lagi. Itu yang susah tu. Jadi sebab itu, Ustaz ni dia beli tanah lain dekat Selisik pula. Sungai Selisik. Sungai Selisik ni kita masuk ke Berang. Masuk Berang tu atas sikit. Atas sikit tu di belah kanan tu ada sekolah menengah agama Selisik. Dalam tu, belah kanan tu ada tanah yang dibeli lah. Begitu. Jadi maknanya memang ada kos lah, nak kata kos memang ada lah. Jadi kalau sekiranya Gemma Nur Iman nak untuk bantu usaha membina pondok tu, nak buat pagar ke apa, bolehlah berinfak. Takat mana yang boleh lah. Saya tak ada masalah. Kalau ada saya akan serahkan kepada ayah dia lah. Sebab ayah dia yang minta saya tolong. Sebab saya ngajar kat pondok tu hari Rabu. Hari Rabu saya ngajar dekat pondok Felda Gedangsar tu. Yang selalu kita sambung kuliah lepas ni kan? Betul. Kat situ pondok tu lah. Ini pondok warga Mal. Semua warga Mal Melaka lah ni. Begitu. Jadi insyaAllah. Jadi kalau Gemma Yasin, Gemma Nur Iman nak berinfak, kita lalukan. Jadi insyaAllah saya akan serahkan duit-duit tu kepada ayah Ustaz Aris tu insyaAllah. Terpulanglah pada semualah. Itu sebagai apa yang saya nak sampaikan. Mungkin boleh membantulah setakat mana yang boleh. Dan yang keduanya tentang NGO tadi ialah NGO Geng Talaki yang Ustaz Naim sebagai presiden. NGO Geng Talaki ni macam satu NGO yang aktif lah, banyak buat kebajikan, dia dakwah cara kebajikan lah. Dalam negara ni banyak, mereka setiap minggu keluar pergi hantar bantuan. Baru ni hari tu pergi dekat Gerik, hantar bantuan di tempat orang asli, Sungai Siput dan sebagainya. Mereka berdakwah lah, mengislamkan orang apa semualah. Jadi dan termasuk mereka juga ada buat kutipan untuk Gaza.
Dan baru ni mereka dah serahkan sebanyak 100,000 lebih juga. Kutipan mereka dapat tu, mereka dah serahkan ke Gaza sebanyak 100,000 lebih juga. Itu geng talaki lah. Dan saya bukan AJK, saya bukan AJK. Saya sekadar guru geng talaki. Tu. Ustaz buat kelatan dabur 1 tengah hari tu kan? FB. Ya betul. Semalam Ustaz Naim cakap baru saya setiap hari Rabu tu, hari yang saya mengajar online Facebook tu, tu geng talaki lah tu. Masya-Allah. Sebab kebanyakan AJK geng talaki tu anak-anak murid saya. AJK tu ramai anak murid saya lah. Jadi sebab itu Ustaz Naim semua dengan budak-budak ni minta saya mengajar atas nama geng talaki. Begitulah. Jadi insyaAllah. Jadi untuk share akaun nanti saya akan bagilah pada Ustaz nanti nak dua-dua detail Ustaz. Satu untuk salurkan ke Gaza, satu lagi untuk yang untuk pembinaan pondok tu lah. Nanti Ustaz bagi detail. Saya macam ni para muslimin dan muslimat. Sebab saya sebut tadi yang pondok Fedah Gedangsa tu Ustaz Aris tak tahu. Okey. Ustaz Aris tak tahu. Salurkan akaunnya ke mana? Jadi saya nak bagi akaun saya boleh bagi. Okey. Tapi takut macam jadi takut juga kan. Faham. Tapi saya mencadangkan kalau boleh buat kutipan, lepas tu datang ke Fedah Gedangsa. Ini saya cadang lah. Saya cadang. Saya cadang buat kutipan, lepas tu datang ke Fedah Gedangsa. Bagi sumbangan tu direct terus. Sedang situ. Sebab kalau masa akaun saya ambil buat bayar duit kereta saya. Jenuh pula. Begitu. Jadi saya rasa eloknya ada yang buat kutipan, lepas kutipan hantar wakil ke siapa-siapa datang ke Fedah Gedangsa. Bila datang hari Rabu lah, hari Rabu saya mengajar kan. Saya mengajar hari Rabu. Pergi datang Fedah Gedangsa boleh bagi sumbangan kepada pada pondok pewaris. Itu lagi elok lah saya rasa. InsyaAllah Ustaz. Bagi yang untuk saluran ke Gaza tu Ustaz. Gaza tu saya akan bagi nama akaun yang lelaki nanti. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz kata dah. Bunda mic mute. Ya, Bunda tadi nak cakap. Silakan Bunda. Ya, Puan Bunda. Dah. Ustaz kata tu nak serahkan duit pada Ustaz di Pondok Gedangsa tu lah. Pondok Gedangsa. Hari Rabu kita online. Kalau boleh lah kita buat rombongan lah pergi buat online di pondok situ. Jemaah yang nak buat secara bersemuka lah dengan Ustaz. Kata kuliah di situ. Sebab itu dalam plan lah. Kalau kata kesanggupan jemaah nak pergi, kita pergi satu bas ke pergi situ buat kuliah online dengan Ustaz terus kan. Boleh buat hari Sabtu tu Ustaz? Boleh buat hari Sabtu? Rabu. Hari Rabu lah, elok Rabu. Memang kena hari Rabu lah maknanya. Hari Rabu tu terus kuliah kat situ je lah. Rabu orang Ipoh payah nak turun. Sekali dengan ni lah, pelajar-pelajar di situ lah kan. Ni ada kata arrange bus dari JB pula. Aduh jauh tu. InsyaAllah akan dibincangkan. Tapi kena info awal lah. Info saya nak beritahu oleh sehari semua kan. Supaya boleh ni lah, ada persediaan ke apa kan. InsyaAllah. Okay. Boleh lah sedia bihun nasi lemak ke. InsyaAllah. Tapi sedap kalau bawa daripada Sri Kembangan nasi lemak tu. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Okey. Kita tutup Ustaz Okey, tutup lah. InsyaAllah. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jaza. Hari ini tafsir kita adab pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Pandangan mata yang tidak dijaga boleh membawa kepada berlakunya maksiat, zina dan sebagainya. Jadi jagalah pandangan kerana daripada mata turun ke hati. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Ustaz Sikit Iban kuliah asal kita pukul 5.15 petang hari ini, Tahsin Al-Quran dan Tafsir Al-Jalalain bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh. Kuliah Maghrib Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda 8 malam.
dan kuliah Isyak 9.15 malam kitab Idaman Penuntut, kitab fiqh bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Jadi terima kasih kepada semua jemaah yang dikasihi, yang sangat sudi dan istiqomah dalam berinfak. Nanti kita akan kongsikan di nombor akaun di grup masing-masing, insyaAllah akan menyusul. Dengan ini saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nuqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judama min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.